Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Dan ini antara tajuk-tajuk utama untuk hari ini. ERC kemuka cadangan pemudah urusan mengundi. 93 projek baik pulih bangunan sekolah daif Sarawak diluluskan. Kuarantin wajib 14 hari untuk kedatangan dari luar negara. Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC kemuka cadangan permudahkan proses pengundian terutama rakyat yang berada di luar negeri. Pengerusinya Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman berkata ia bagi membolehkan pengundi berdaftar melakukan tanggungjawab mereka di mana saja mereka berada. Yang perlu sekarang ni dititik beratkan ialah masyarakat Sabah Sarawak yang tinggal di Semenanjung ataupun orang Semenanjung yang tinggal di Sarawak. Bila datang pilihan raya dia nak mengundi, macam mana dia nak balik? Satu jauh, yang kedua mahal. Takkan dia nak belanja ribu-ribu ringgit untuk satu undi. Jadi apa yang kita recommend ialah mereka boleh mengundi di sana. Untuk Sarawak, untuk Sabah lah, boleh mengundi di sana dan undi itu akan dikira untuk sini. Jadi cara tu kita akan tentukan dan perakuan ni kita ada di dalam laporan ini. Menurutnya, jika cadangan itu diterima oleh kerajaan, beberapa pembaharuan dalam pilihan raya akan dilaksanakan. Bagaimanapun, ia mungkin memakan masa untuk dilaksanakan dalam kadar segera. Jadi untuk pilihan raya Sabah memang tak sempatlah. Saya tak pasti kalau ada apa-apa perakuan kita yang boleh dilaksanakan dalam pilihan raya negeri, itu saya tak boleh nak kata apa. Pulang pada bila pilihan raya lah. Kalau lekas sangat pilihan raya tak sempatlah. Sebab perubahan akan makan masa. Memang akan makan masa sebab ia memerlukan perubahan perlembagaan, pindahan perlembagaan, pindahan undang-undang dan penyediaan undang-undang baru dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Selasa. Sementara itu, beliau memberitahu bahawa laporan ERC kini telah siap dan akan diserahkan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hujung bulan ini. Jelasnya, penambahbaikan sistem dan undang-undang pilihan raya perlu dilakukan kerana pilihan raya berdemokrasi merupakan tonggak utama sesebuah negara. Jadi kita telah kaji undang-undang dan sebagainya dan telah berjumpa dengan masyarakat umum lah di dalam apa yang kita sebut sebagai libat urus, dan apa yang kita masukkan di dalam perakuan ini adalah mengikuti kehendak-kehendak masyarakat di seluruh Malaysia termasuk Sarawak juga. Sememangnya bersedia, itu keyakinan Adun Mulu Datuk Gerawat Gala dalam menghadapi pilihan raya negeri ke-12 kelak. Katanya antara persiapan kini termasuk mencari jalan untuk menambah jumlah majoriti sebanyak 2 kali ganda dari keputusan pilihan raya terdahulu. Of course, we've been getting ready from long time ago. Actually, for us, it should be persiapan every time, doing the work, and of course, part of the reason visiting the Pusat Khidmat for Dun Pantai Damai is to learn how they double up the majority from PRN 10 to PRN 11. Yeah, we are ready. Menerangkan secara ringkas proses pilihan raya bermula dari pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri Dun sehingga penjumlahan rasmi undi.
Setakat semalam, 93 projek baik pulih bangunan daif di sekolah-sekolah negeri Sarawak bagi fasa 1 dan fasa 2 telah diluluskan dengan kos 700 juta. Kata Timbalan Menteri Pendidikan 1, Datuk Dr. Mang Han Sun, projek baik pulih itu dibiayai melalui peruntukan 1 bilion ringgit seperti yang dijanjikan kerajaan pusat sebelum ini. Katanya lagi, Kerajaan Sarawak telah membayar 700 juta ringgit pada Julai lalu sebagai pembayaran balik pinjaman mengikut mekanisme khusus yang telah disetujui bersama Kementerian Pendidikan. Secara keseluruhannya, projek baik pulih bangunan daif di sekolah dengan dana 1 bilion ringgit dilaksana melalui 3 fasa. Yang pertama, fasa pertama melibatkan 41 buah sekolah dengan kos projek berjumlah 350 juta ringgit. Fasa 2 melibatkan 52 buah sekolah dengan kos projek berjumlah 350 juta ringgit dan fasa 3 sedang dimutamakkan senarai dan skop projek oleh KPM bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak melibatkan kos projek sebanyak 300 juta ringgit. Mengenai status pelaksanaan projek fasa 1, ujarnya sebanyak 21 projek berada di fasa pembinaan dan 20 projek lagi berada di fasa prabina. Projek fasa prabina meliputi 4 projek dalam proses penilaian tender, 5 projek dalam proses pengeluaran surat setuju terima, 5 projek dalam proses memutamakkan lantikan kontraktor dan 6 projek dijangka akan ditender pada akhir bulan September 2020. Bagi status pelaksanaan projek fasa 2 pula, semua projek berada di dalam fasa prabina. Tambah beliau, Jabatan Kerja Raya Sarawak sedang melaksanakan kerja ukur dan penyediaan dokumen tender dan projek yang ditender secara berperingkat mulai 22 Ogos ini. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg setuju memperuntukkan dana 50 juta kepada Persatuan Peladang Negeri Sarawak PPNS untuk tempoh selama 5 tahun. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, dana tersebut secara keseluruhannya bertujuan memajukan sektor pertanian di Sarawak. Katanya lagi, Ketua Menteri telah mencadangkan PPNS untuk memperbanyakkan pelibatan dalam bahagian pemasaran produk hasil tani di dalam negara dan di peringkat antarabangsa. Yang Amat Berhormat menasihat kita supaya terlibat dalam bahagian pemasaran produk-produk hasil tani kita. Ini adalah satu masalah yang besar dihadapi oleh petani-petani, iaitu di mana hendak memasarkan. Dan beliau telah pun memberi jaminan untuk membantu kita dari segi dana lah. Sebab untuk memasarkan pada peringkat awal memang memerlukan suntikan dana yang besar. Dan beliau juga telah pun menyarankan kita menggunakan platform melalui pejabat yang kita ada di Singapura, status. Itu adalah untuk memasuki pasaran Singapura dan seterusnya pasaran antarabangsa. Tambahnya, Ketua Menteri turut mencadangkan pendekatan digital dalam sektor pertanian untuk menarik pelibatan belia. Yang Amat Berhormat juga meminta PPNS supaya menumpukan kepada pendekatan digital dalam sektor pertanian ini untuk lebih dapat menarik penglibatan para belia dalam sektor pertanian. Dan ini merupakan satu cabaran yang besar bagi kita PPNS, tapi kita begitu komited untuk menjayakan hasrat ini dan sama-sama membantu kerajaan negeri mencapai wawasan yang disebut tadi. Walau bagaimanapun, ujarnya lagi, strategi untuk melaksanakan semua cadangan perlu dibincang bersama pakar. PPNS melihat kepada kekuatan 28 buah pertubuhan peladang kawasan PBK seluruh Sarawak di mana hasil peladangan mereka akan dikeluarkan ke pasaran luar negara. Kita nak melibatkan PPK, 28 buah PPK seluruh Sarawak, dan setiap PPK mempunyai kekuatan masing-masing. Yang mana kita akan bangunkan daripada peladang itu sendiri, kemudian PPK
Kemudian akhirnya akan connect dengan kita, PPNS, untuk keluar pasarannya ke luar negara. Kita akan meminta pendapat pakar-pakar daripada luar, daripada kerajaan dan sebagainya. Ini memerlukan satu pendekatan yang konkret. Kita tak mau buat secara bersendirian. Kita menggunakan kerjasama pintar. Mungkin juga company yang besar pun kita boleh bawa untuk berbincang bersama untuk merangka strategi yang boleh diaplikasi untuk mencapai apa yang diimpikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Selasa. 2 mangsa yang dilaporkan hilang dalam insiden perahu karam di Sungai Long Mewah Marudi pada Sabtu lalu berjaya dijumpai. Mayat pertama yang dikenal pasti sebagai Frankie Setiawan Jena 14 tahun ditemui terapung di tebing Sungai Long Aton pada jam 4.30 petang semalam. Manakala mayat Edwin Jala pula ditemui pasukan mencari dan menyelamat SAR pada jam 8.50 pagi tadi di hulu Sungai Long Sobeng, kira-kira 1 jam 30 minit perjalanan dari lokasi kejadian. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Maureen Sim, sekitar jam 8.50 pagi ini, mangsa kedua telah ditemui di hulu Kampung Long Sobeng. Jarak perjalanan dari lokasi kejadian perahu karam lebih kurang 1 jam 30 minit. Mangsa dibawa menggunakan perahu dari lokasi penemuan ke Long Aton. Lepas tu mangsa diambil oleh helikopter unit udara yang diketuai oleh Kapten Penolong Pesuruh Jaya Bomba Muhammad Saiful Nizam Kamaluddin dan penolong kanan penguasai bomba Kapten Hairul Nizam Jamaluddin. Mangsa terus dibawa ke sinilah, ke Marudi, dan diserah kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Semua rakyat Sarawak yang balik dari luar negara akan menjalani kuarantin wajib selama 14 hari. Ujian COVID-19 akan dijalankan pada hari kedua dan hari ke-10. Kos penginapan kuarantin dan kos ujian COVID-19 akan dibayar oleh Kerajaan Sarawak. Manakala bagi bukan rakyat Sarawak dan bukan warga negara yang balik dari luar negara, mereka akan membayar sendiri kos kuarantin dan kos ujian COVID-19 tersebut. Sementara itu, tiada kes dilaporkan hari ini dan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 682 kes. Dimaklumkan juga 1 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini. Hari ini sebanyak 22 PUI baru dilaporkan dan 1 kes masih menunggu ujian makmal. Dalam pada itu, melalui pemantauan yang telah dijalankan di pasar-pasar, 2,399 ujian RT-PCR telah diambil dan keputusan positif hanya dilaporkan di Pasar Stutong dan Medan Niaga Satok. Kontrak 200,000 ke bawah akan diberikan kepada kontraktor kelas F oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dengan nasihat Pejabat Daerah dan Jabatan Kerja Raya JKR. Demikian jaminan yang diberikan Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad James Masing kepada Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak di UBS Kapit yang telah mengadakan kunjungan hormat di pejabatnya. Kata Masing lagi, di UBS Kapit juga perlu diberikan kontrak untuk membekalkan raksum sekolah seperti sebelum ini selain diberi peluang untuk turut serta dalam pecahan kontrak-kontrak yang ditawarkan Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA. Bertemakan Sarawak Women in Digital Era, sambutan Hari Wanita 2020 Sarawak mengiktiraf peranan dan sumbangan wanita dalam bidang digital sekaligus mempersiapkan wanita Sarawak menuju ke arah Industrial Revolution 4.0. Disambut di Borneo Convention Centre Kuching BCCK, penganjuran tahun ini menyasarkan penyertaan seramai 250 hadirin. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg dijadual akan merasmikan sambutan tersebut.
Upacara Ciangku yang melibatkan aktiviti bersentuhan fizikal badan tidak dibenarkan pada perayaan Hantu Lapar 2 September kelak. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hon Seng, aktiviti makan dan minum di lokasi sambutan juga tidak dibenarkan dan tidak digalakkan membawa kanak-kanak di bawah 12 tahun. Manakala aktiviti lain berkaitan perayaan adalah dibenarkan. Katanya lagi, sebarang majlis atau upacara yang berkaitan, penganjur disaran memaklumkan kepada pihak unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO terlebih dahulu sebelum perayaan dimulakan pada 19 Ogos ini. Borang permohonan penganjuran boleh didapati di Kuantar Ibu Pejabat MBKS dan juga semua pejabat residen. Daerah Matu kini adalah sebahagian daripada kawasan food basket di Betong Sarike. Demikian dedah timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Sugambas sebagai respon kepada permohonan Adun Jimoreng Datuk Dr. Juanda Jaya sebelum ini. Menurut ugah yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, keluasan yang dimiliki Matu berpotensi besar untuk dibangunkan. Buat masa ini, aktiviti penanaman kelapa sawit merupakan aktiviti pertanian utama di Matu. Sekian saja buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama TVS. Saya Prisla John. Salam Sarawak Kesayang.